أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah online kita. Dan saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan dapat berjumpa dengan saya. Walaupun agak lewat sikit saya mula malam ni pukul 10 tadi. Kerana tadi saya ke masjid, solat isyak tadi saya ke masjid naik motor. Kemudian tengah semayang tadi hujan lebat. Jadi sementara nak tunggu hujan berhenti turun dan sebagainya, jadi lambatlah, lewatlah saya menunggu tadi. Ni baru dapat balik rumah. Ya. Rumah saya masak tu, saya pun tak makan lagi nasi yang dia masak tu, lauk yang dia masak tu. Sebab saya dah berjanji dengan tuan-tuan semalam, insya-Allah hari ni kita akan online macam biasa. Baik. Apapun yang penting Allah Subhanahu wa taala masih gerakkan hati kita untuk sentiasa mendengar majlis ilmu, sentiasa mendengar kuliah. Seperti mana yang biasa saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita tanpa kita sedar, kita jadi satu orang yang rasa bersalah kalau tak buat perkara-perkara kebaikan seperti mana hari ini. Ada orang dia rasa bersalah kalau tak dengar kuliah satu hari. Dia rasa something missing. Sebab kata orang putih lah. Something missing ni apa dia? Orang putih pandai, Melayu tak pandai pula. Satu benda yang tak apa kena. Satu benda yang dia rasa hilang dalam hidup dia kalau dia tak buat. Dia jadi satu guilty conscious. Dia jadi satu bersalah sangat kalau tak buat perkara tu. Faham lah? Contohnya sebelum nak tidur, dia mesti layan kuliah online. Kalau tak layan kuliah online ni, dia rasa lain macam, rasa tak berapa lena, rasa macam tak berapa kena, rasa macam tak lengkap hidup dia. Tu dia Makcik Hamidah Lajih ni. Alhamdulillah hadir Ustaz, walaupun tak sihat demam, nak dengar juga kuliah Ustaz. Tahniah Makcik. Tak pernah gagal untuk menghadiri kuliah saya. Saya kenal Makcik Hamidah Lajih ni hanya melalui online. Tak pernah jumpa apa semua dan sebagainya. Tapi gaya cakap dia tu, dia kalau boleh sebelum nak tidur nak dengar kuliah. Tak kisahlah dengan saya ke dengan orang lain ke.
rasa bersalah kalau tak dengar kuliah tu, rasa tak lena tidur kalau tak dengar kuliah tu, ataupun rasa satu kehilangan, rasa tak apa lengkap hidup ni kalaulah sebelum tidur, sebelum lena tak hadir majlis ilmu, tak dengar kuliah. Apa sebenar yang berlaku ni tuan-tuan? Yang berlaku sebenarnya kerana Tuhan dah pegang kita. Tuhan dah grab hati kita. Allah Ta'ala tu dah grab kita. Dia dah pegang kita. Dia dah grip kita. Dia dah cengkam kita. Maka kita susah dah nak keluar daripada perkara tersebut. Maknanya kalau tak buat, lain macam. Kalau tak buat, tak boleh jadi. Kalau tak buat, rasa lain rasa hidupnya. Kalau tak buat, nak lena pun tak apa sesah. Itulah petanda Allah Ta'ala dah pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ada orang Allah Ta'ala campak buang. Dia rasa dia nak buat baik tapi tak boleh. Ada saja halangan. Ada saja macam-macam perkara yang menghalang perbuatan-perbuatan yang dia nak lakukan. Allah Ta'ala tak izin dia. Di luar sana tuan-tuan, berapa ramai yang nak jadi macam kita tapi tak boleh. Nombor satu, kerana hidayah tak ada. Dia tak rasa seronok dengar kuliah ni. Dia lebih suka dengar muzik, dia lebih suka tengok drama Korea, dia lebih suka tengok filem-filem yang mengkhayalkan, yang meloyakan. Bila tengok benda-benda agama ni, dia rasa meluat, dia rasa benci, dia rasa marah, dia rasa... Sama yang macam Allah Ta'ala kata dalam Quran hari itu, kita sebut apa? Ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah ni, dia nampak je Islam, dia nampak je perkara-perkara agama ni, yas'adu fis sama', dia jadi sesak nafas. Dada dia jadi sesak. Yas'adu fis sama', seperti mana dia pergi naik ke langit, nafas dia bercungap-cungap, dia tercungap-cungap dekat langit yang tak ada oksigen tu. Bila kita dah lepas lapisan atmosfera, tak ada oksigen. Maka kita bila tak ada bantuan oksigen tu, kita akan mencungap-cungap, kita jadi lemah, kita macam itulah orang yang Allah Ta'ala tak pegang dia. Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada dia. Allah Ta'ala tak bagi iman kepada hidup dia. Bahkan hidupnya sentiasa benci meluat dengan Islam. Tak suka dengan benda-benda agama. Bila dia lihat ceramah, bila tengok kuliah, bila dengar kuliah, bila nampak ustaz, bila nampak tok guru, bila nampak orang-orang alim, bila nampak imej-imej Islam, ya sa'adu fis sama', dia punya dada sesak. Seolah-olah seperti dia telah mendaki ataupun telah naik ke langit. Sesak, mencungap-cungap. Tapi kita tak jadi macam tu, kan? Kita jadi satu orang yang rindu dengan agama. Kita jadi satu orang yang sebab tak lengkap kalau sekiranya tak dengar perkara-perkara agama. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Syukur tuan-tuan kalau tuan-tuan dah ada perasaan macam tu. Sebab kita dah banyak kali sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia elok, dia baik, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan bagi faham dia akan agama. Sebelum dia mati, Allah Ta'ala bagi faham dia agama. Macam mana cara dia faham agama? Dengan dengar kuliah, dengar ceramah. Dia seronok dengar kuliah, dia seronok dengar ceramah. Akhirnya sikit demi sikit dia berubah. Dia jadi baik. Itu petanda Allah Ta'ala nak jadikan dia baik ketika mana hidup di dunia dan baik ketika mana hidup di akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, Nabi kata, Tuhan akan bagi dia faham tentang agama. Saya teringat satu orang artis lah. Saya bukan minat dengan artis ni, tapi saya suka dengar pengalaman cerita orang-orang yang berhijrah. Daripada tak pakai tudung, jadi pakai tudung. Kan? Lalu ni kan banyak artis pakai tudung. Dia kata, saya ingat saya lah, masa tu Radio Aikim jemput apa nama artis ni
untuk Radio Hakim kan setiap petang Jumaat depa ni ada Usrah Nurani. Saya seronok dengar. Ada Usrah Nurani dan selalunya dalam Usrah Nurani Hakim ni dia akan jemput selebriti seorang lah. Dia akan jemput dia akan jemput artis, pelakon, penyanyi dan sebagainya. Terutama artis yang dah berhijrah. Jadi pelakon ni dulu dia tak pakai tudung. Tapi lah alhamdulillah dia pakai tudung. So Radio Hakim ni panggil dia untuk supaya dia cerita, dia speech apa pengalaman dia. Macam mana terdetik hati dia nak pakai tudung. Dia kata kalau tak silap saya lah, dia cakap apa? Dia balik daripada syuting. Dia ada filem, ada drama yang dia kena syuting. Balik rumah dia semayang macam biasa. Kemudian dia baca Quran, baca tafsir. Dan dia ambil Quran, tafsir Quran ni secara random. Maksudnya dia buka Quran ni secara random. Dia tak baca daripada awal surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. So dia buka Quran ni secara random. Kemudian dia baca Quran tu. Bila dia baca Quran tu, kemudian dia tengok tafsir Quran tu. Subhanallah. Tuan-tuan, bak kata orang muda, cun-cun, ngam-ngam. Buka tu, ayat yang dia baca tu, ayat tu kena batang hidung dia. Cerita perempuan tak pakai tudung. Perintah Allah Ta'ala supaya orang perempuan ni pakai tudung. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa ma batan. Janganlah orang perempuan ini menyerlahkan perhiasan dia. Maksudnya anggota tubuh badannya. Illa ma zahara minha. Kecuali apa yang diserlahkan. Maksud di sini apa dia? Muka dan tapak tangan. Ya, orang perempuan ni hanya muka dan tapak tangan saja dibenarkan. Jadi apabila pelakon ni baca Quran dan tafsir tu dan dia anggap seolah-olah Allah Ta'ala gerakkan hati dia, pintu dia untuk bertaubat. Allah Ta'ala seolah-olah menggerakkan hati dia untuk berhijrah daripada tak pakai tudung, daripada tak tutup aurat, buka aurat. Daripada tak tutup aurat, jadi tutup aurat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerakkan hati dia, buka Quran. Dan Quran yang dia buka itu secara random, secara rambang. Zap sekali dia buka, kemudian dia baca, lepas tu dia baca tafsir Quran tu. Ya Allah, apa yang Quran kata tu, toing sekali kena ke dahi dia. Akhirnya pelakon ini tuan-tuan, artis ini menangis depan Quran. Maka dia ambil keputusan, mulai hak itu dia pakai tudung dan dia tahu rezeki Allah Ta'ala tu, rezeki tu Allah yang tentukan, Allah yang punya. Kan ramai artis ingat kalau dia pakai tudung, habislah offer berlakon tak dapat, offer menyanyi susah. Sebab apa? Bila dah pakai tudung ni ada watak-watak ni tak boleh lah apa dan sebagainya. Leceh. Tapi dia percaya bahawa rezeki itu adalah Allah Ta'ala punya. Jangan bergantung hanya pada usaha, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini yang dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, dia elok, Allah Ta'ala akan bagi faham dia agama. Dulu dia tak macam tu. Dulu dia dengar kuliah agama di dia meluat. Dulu bila dengar ceramah agama ni dandan, dia pergi ambil radio, dia pergi tekan channel lain. Dia pergi ambil remote control tu, pergi tengok channel lain, pergi tengok. Tak. Dia merampuh pula bila dalam TV tu tak habis-habis cerita agama, cerita pasal Islam. Hari ni dia tercari-cari benda-benda Islam, benda-benda agama dalam TV. Kan? Kalau dulu, kalau dia masuk aja kereta, dia buka radio. Dalam radio tu pula ada ceramah, ada kuliah. Terus, pantas dia akan tukar channel lain. Hari ni dia pula mencari-cari radio yang ada menyiarkan lagu-lagu Islam, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Apa tandanya itu? Itu tanda Tuhan dah tarik kita
masuk ke dalam golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita minta kekal aja. Sebab nak dapat macam tu susah tuan-tuan. Berjuta di luar sana yang nak jadi macam kita, nak jadi macam orang yang kita sebut tadi tu, tak dapat, tak boleh. Sebab itu kalau tuan-tuan dah dapat rasa tu, rasa bersalah kalau tak sedekah, rasa bersalah kalau satu hari tak baca Quran, rasa bersalah kalau satu hari tak dengar kuliah, rasa bersalah kalau tak buat kebaikan, rasa bersalah orang yang duk tadah kolej, tadah tapawai, tadah balang, tadah tempurung tu, kita tak bagi sesuatu, kita rasa bersalah sangat. Walhal sebenarnya itu hukumnya sunnah muakkad. Sedekah ni sunnah saja, tak buat tak dapat pahala, dan tak berdosa apa-apa. Tapi dia jadi bersalah kalau tak bagi tu. Dia boleh cakap dengan orang yang tak dah tempurung tu, minta maaf pakcik tunggu Ustaz di sini. Saya balik rumah Ustaz, saya ambil duit sebab tadi saya tak bawa wallet, saya tak bawa duit. Kan, saya pergi 7-Eleven ni untuk top up handphone saya aja. Saya tak bawa duit banyak. Saya kesian dengan pakcik, jangan pergi mana-mana dulu. Saya balik ke rumah, saya ambil duit Ustaz. 5 minit aja. Allah. Kenapa jadi macam tu? Subhanallah. Kalau tuan-tuan dah jadi macam itu tuan-tuan, syukur pada Allah. Sujud syukur. Kalau boleh setiap kali solat, terutama solat Isyak, dalam keadaan ada wuduk, dah lepas buat solat sunat ba'diyah tu, Allahu Akbar, sujud balik semula, sujud syukur pada Allah. Ya Allah, syukurnya aku ya Allah. Syukurnya nikmat ini ya Allah. Aku dah tak jadi macam dulu. Dulu aku benci dengan agama, aku meluat dengan Islam. Aku meluat nak buat benda-benda yang elok, benda-benda pahala ni. Hari ni aku jadi seorang yang seronok buat benda-benda pahala. Syukur ya Allah. Ucap terima kasih pada Allah. Sebab ini semua adalah kerja Allah, kerja Tuhan. Jadi sentiasa amal dan doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Doa supaya Allah Ta'ala kekal kita dalam keadaan iman. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang maha membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, pegang kuat agamamu, wa ala ta'atik, dan taat perintahmu. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Ini semua kerja Allah. Hari ini kita jadi rajin sembahyang, besok boleh jadi kita pemalas nak sembahyang. Hari ini kita buka Quran macam kain kapel, besok boleh jadi kita buka Quran macam ada gam gajah melekat di Quran tu. Berat nak buka. Siapa punya kerja? Allah punya kerja. Sebab tu kita tak nak macam tu. Kita nak committed, kita nak commit, kita nak sentiasa istiqamah dalam Islam. Baca doa ni, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Itu kalau baca seorang. Wahai Tuhan yang maha membalikkan hati, kekalkan dan tetapkan hatiku. Kalau untuk ramai, kalau tuan-tuan jadi imam, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Wahai Tuhan yang maha membalikkan hati, tolonglah kekalkan hati kami ini. Ala dinik, pegang kuat pada agamamu, wa ala ta'atik, dan taat kepada perintahmu. Biarlah kita pakai tudung ni sampai ketua, sampai mati kita pakai tudung. Biarlah kita jaga semayang ni sampai mati kita jaga semayang. Biarlah kita, keadaan kita yang lah ni rajin baca Quran ni, kalau boleh sampai tua, sampai kita tutup mata rajin baca Quran. Biarlah keadaan kita ni yang sentiasa sedekah ni, satu hari pergi masjid mesti sedekah. Kalau pergi pasar malam, pergi pasar tani, mesti bubuh ke duit apa-apa ke tabung orang sedekah dan sebagainya. Biarlah kita macam tu sampailah kita tutup mata. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oh, dah ramai dah yang masuk. Okey, izinkan saya bertemu dengan tuan-tuan ya. Okey, Puan Jannah Khalidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong perkenalkan diri daripada mana kalau boleh nah, sebab ada yang baru jadi penonton baru ni. Kak Soraya Bahrain kita, alhamdulillah Allah masih berikan kita peluang untuk mendengar ilmu. Kita rasa bersalah jika tidak melakukan kebaikan atau tidak menghadiri majlis ilmu. Contoh sebelum tidur mendengar kuliah online. Apa lama? Oi, panjang kau ni tulis ni. Tak apa. Seperti mendengar kuliah online, berarti Allah Ta'ala telah pilih
kita di kalangan hamba beriman dan boleh beramal soleh. Jika terhalang, Allah Ta'ala tak izinkan kerana tiada hidayah. Ya, betul. Baik. Orang yang Allah tak berikan hidayah menjadikan dadanya sempit seperti orang susah bernafas. Betul. Yas'adu fis sama. Seolah-olah macam kita sebut tadi apa? Seolah-olah dia tengah naik ke langit, sesak nafas, tak ada oksigen. Hidupnya akan benci dengan agama, tak suka dengan majlis agama, tak suka dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah kita tak jadi macam tu. Dan kita doakanlah kawan-kawan kita yang tak dapat macam kita ni supaya beroleh anugerah seperti mana yang kita dapat. Baik. Kak Zah tamam betul apa abang Kak Zah? Ipoh hujan lagi ke Kak Zah? Radhiyah Mu'in, Alhamdulillah dari Seremban. Terima kasih. Oh, jauh daripada Seremban, Radhiyah Mu'in. Baik, Waalaikumsalam Kak Zah. Baik, jom amal daripada Terengganu. Alhamdulillah, terima kasih jauh. Terengganu macam hujan ke? Nuraidi Muhammad Isa, Waalaikumsalam daripada Parit Buntar. Rohana Musa, Alhamdulillah, selamat malam. Makcik kita Hamidah Lajiz, Alhamdulillah hadir. Allahu Akbar. Demam tak sihat ya makcik. Syafakillah. Mudah-mudahan makcik dirahmati dan diberikan kesihatan balik semula oleh Allah Ta'ala dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan. Jadi malam ni kita menyambung kuliah kita seperti biasa. Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Masih lagi menyambung tajuk yang bernama Asma Yaumul Qiyamah, nama-nama hari kiamat. Yang mana kita telah pun masuk kepada Yaumul Firaq. Semalam kita baca Yaumul Talaq, hari manusia berjumpa. Apa Yaumul Talaq semalam? Yakni kita jumpa balik sanak saudara kita di syurga, kita jumpa balik ahli keluarga kita di syurga, kalaulah kita dengan depa ni ahli syurga. Yang ini pula Yaumul Firaq, artinya hari bercerai kerana berlaku pada hari itu beberapa banyak manusia bercerai, setengahnya dengan kekasihnya. Yang kita risau tuan-tuan, macam semalam kita jumpa balik semula sanak saudara kita. Kalau mereka beriman sama-sama macam kita jumpa. Dalam syurga kita jumpa. Sebab Tuhan kata apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang beriman ni Allah Ta'ala akan kembalikan semula ke kepangkuan ahli keluarganya dalam keadaan happy ending. Dalam keadaan masrura, seronok, bergembira dalam syurga. Tapi yang hari ni kita baca, Abang Suhaimi daripada Sungai Petani, clear lah. Sana macam hujan kah? Oh, tempat saya di Ipoh, di Gopeng ni hujan lagi bang oi. Tadi pun lencun basah baru balik daripada masjid ni. Tu yang lambat kita online hari ni. Pukul 10 baru start. Menunggukan hujan berhenti tadi. Baik. Yaumul Firaq maksudnya hari berpisah. Kita tak jumpa. Ada di kalangan hamba Allah yang dah masuk ke dalam syurga. Dia tercari-cari mana adik-beradik dia. Dia tercari-cari mana kawan-kawan dia. Dia tercari-cari mana sanak saudara dia. Dia pergi cari kawan-kawan dia dulu. Satu sekolah dulu. Satu taman dulu. Satu surau. Satu masjid dulu. Ahli keluarga dia. Adik-beradik. Tengok-tengok tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Pasal ada di kalangan hamba Allah yang sangkut masuk ke dalam neraka. Nampak tak? Kita dah masuk dah. Alhamdulillah. Amin. Kita dah masuk dah ke dalam syurga. Tengok-tengok anak kita tak masuk lagi. Tengok-tengok boleh jadi na'udzubillah adik-beradik kita tak masuk lagi. Ataupun mak kita tak. Kita teringin nak jumpa mak kita. Teringin nak jumpa ayah kita. Teringin nak jumpa tok wan kita. Opah kita. Tok nek kita. Ipak duai kita. Teringin nak jumpa semua ni. Sebab apa? Kalau boleh nak jumpa mereka ni dalam syurga sama-sama. Tengok-tengok, tercari-cari, tak jumpa. Rupanya mereka ni tuan-tuan dah berada, na'udzubillah. Bukan kita minta. Tapi inilah realiti Yaumul Firaq. Hari Tuhan pisahkan kita. Kalau ada di kalangan adik-beradik kita tak beriman ataupun engkar perintah Allah, mereka kena masuk neraka dulu.
Mereka kena masuk neraka dulu. Kalau ada di kalangan kawan-kawan kita, sahabat handai kita, jiran kita, satu taman, satu kampung dan sebagainya. Kalau dia ada di kalangan mereka ni kufur, ataupun ada di kalangan mereka ni fasik, ada di kalangan mereka ni munafik, ada di kalangan mereka ni berdosa besar dan tak bertaubat pula sebelum mereka ni meninggal dunia. Mereka kena masuk dalam dulu. Mereka kena masuk neraka dulu. Akhirnya kita tercari-cari mana adik-beradik aku nak jumpa sangat. Mereka meninggal lama dah daripada kita. Tok Wan kita nak jumpa, lama sangat tak jumpa. Nenek kita, opah kita nak jumpa lama sangat. Mak dan ayah kita rindu lama. Pasal apa tak jumpa mereka ni di dalam syurga? Mungkin kerana di kalangan mereka yang kita sebut tadi tu, ada di kalangan mereka melanggar arahan Allah, perintah Allah. Mereka berdosa besar dan mereka tak dan nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kena masuk neraka dulu. Allah Taala pisahkan kita dulu dengan mereka. Kalau sekiranya mereka masih ada iman, mereka masih ada Islam, mereka ni kena ganyang, kena bakar, kena azab dahulu, kemudian barulah masuk ke dalam syurga, barulah berjumpa balik dengan kita. Orang yang pernah merasa azab Allah Ta'ala di neraka, digelar pula Al-Jahnamiyyin. Al-Jahnamiyyin maksudnya ahli-ahli neraka yang pernah merasa azab neraka, kemudian apabila dah bersih dosa mereka, Allah Ta'ala bawa mereka pula masuk ke dalam syurga. Tapi ada di kalangan mereka ini yang Allah Ta'ala bagi kekal hidup di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Siapa golongan ini? Mereka yang tak beriman kepada Allah. Mereka yang murtad, yang tak kembali kepada agama Allah. Mereka yang kafir dalam agama Allah. Termasuklah orang yang menghina hukum Allah, menghina hukum hudud, menghina hukum-hukum Quran. Kalau sekiranya dia tak bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah sebelum mati, maka dia dianggap gugur akidahnya, masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Inilah yang dipanggil yaumul firaq. Allah Ta'ala pisahkan kita dengan ahli keluarga kita. Ada yang pisah sementara waktu. Pasal apa sementara waktu? Sebab mereka kena masuk neraka dulu. Kita dah masuk syurga. Mereka kena masuk neraka dulu. Nah, itu yang kita sebut semalam. Ayat surah Al-A'raf, ayat 46. Kita sebut semalam apa dia? Berkatalah, menyerulah ahli-ahli syurga kepada ahli-ahli neraka. Bila ahli syurga dah masuk ke dalam syurga, maka ahli syurga ni menyeru kepada ahli-ahli neraka. Wahai ahli neraka, kami dah jumpa dah janji Allah Ta'ala kepada kita dulu dalam Quran. Allah Ta'ala dah kata, kalau kita jadi baik, jadi orang elok, jadi orang yang beriman, kita akan dapat syurga, dapat layanan mewah di dalam syurga. Macam-macam Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam syurga. Dan kami dah jumpa dah tu apa yang Tuhan kata dalam Quran, apa yang Nabi kata melalui hadis dia, kami dah jumpa dia. Lah kami nak tanya pula, wahai kamu ahli neraka, adakah kamu dah jumpa apa yang Allah Ta'ala janji kepada hampa? Kalau tak beriman kepada Allah, hampa kena neraka. Kalau tak beriman kepada Allah, hampa kena bakar dengan api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kan, kita sebut banyak kali ayat ni. Setiap kali Allah Ta'ala bakar kulit mereka rentung, hidup-hidup ni. Tuan-tuan jangan ingat ahli neraka ni, mereka bila kena bakar, mereka mampuih, mereka mati dah. La mauta ba'daha, tidak ada kematian dah selepas akhirat. Kita hidup 2 kali, mati sekali. Hidup dunia sekali, mati. Kemudian hidup balik semula di padang mahsyar, alam akhirat. Ada mati pula lepas tu? Tak ada mati dah. So, apa hal dengan manusia yang kena bakar dengan neraka ni? Mereka kena bakar hidup-hidup. Bayangkan dalam keadaan kesakitan, kepanasan, mereka mengerang kesakitan. Sebab apa? Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kami rentung, kami bakar kulit mereka rentung hangui, baddalnahum juludan ghairaha. Kami
tukar balik kulit yang baru. Lepas tu bakar balik, hangui balik, rentung balik. Tukar kulit baru. Bakar balik, rentung balik, hangui balik. Tukar kulit baru. Bakar balik, rentung balik, hangui balik. Tukar kulit baru. Supaya liyasukul azab. Supaya mereka rasa azab kami tu lagu mana. Ikut ahli sains, kalau sekiranya kulit kita terbakar, lepas tu tak tumbuh kulit baru, tak ada rasa apa-apa dah. Sebab deria rasa kita tu dah padam, dah mati sama. Sebab itu Allah Ta'ala buat proses penumbuhan kulit baru tu. Bila bakar, hangui tumbuh kulit baru. Bila bakar, hangui tumbuh kulit baru. Supaya bila tumbuh kulit baru, dia sentiasa merasa kesakitan. Nampak? Liyazukul azab. Supaya dia rasa azab. Maka ahli syurga, dia menyeru ataupun dia bercakap, dia berkata kepada ahli neraka, kami dah jumpa dah apa yang Allah Ta'ala janji dalam Quran, apa yang Nabi janji dalam hadis. Lah kami nak tanya hampa, hampa dah jumpa belum apa yang Tuhan janji kepada hampa? Kalau hampa tak beriman, kalau hampa tak taat perintah Allah, Allah Ta'ala akan bakar hampa. Allah Ta'ala akan ganyang hampa. Allah Ta'ala akan bantai, akan balun hampa cukup-cukup di dalam neraka. Lah kami nak tanya, hampa jumpa tak apa yang Tuhan janji tu, apa yang Nabi janji tu? Yang Nabi kata serengan-rengan azab Allah Ta'ala letak bara api di tapak kaki. Kepanasan bara api yang kena tapak kaki manusia tu, yagli min huma dimaruh, menggelegak otaknya. Baru bara api pun, dia pijak bara api tu, panasnya bara api neraka tu menggelegak otak ni. Belum kena bakar. Tengah dia mengerang kesakitan kerana otak dia yang mendidih menggelegak tu. Dia kata apa dalam hati? Amboi, inilah kun azab Allah yang paling pedih sekali dalam neraka. Nabi kata tak, itulah azab Allah Ta'ala yang paling ringan. Maka ahli syurga tanya kepada ahli neraka, hampa dah jumpa belum benda tu? Maka mereka jawab, qalu na'am. Qalu na'am. Betul, kami dah jumpa. Maka berkatalah fa'azzana mu'azzinun, berkatalah malaikat kepada ahli neraka, fala'natullah, laknat Allah lah ke atas hampa semua yang telah menzalimi diri hampa sendiri. Zalim ni maksudnya apa? Hampa sendiri telah naya diri hampa sendiri. Tubuh badan kita ni tak bersalah, mata kita tak bersalah, tapi kita sendiri hala mata kita ni nak tengok benda tak senonoh. Akhirnya kita angkut mata kita masuk neraka sekali. Kita menzalimi mata kita. Telinga kita asalnya tak salah, tapi kita ni yang suka dengar umpatan, suka dengar fitnah, suka dengar benda-benda yang melalaikan. Akhirnya kita campak telinga kita ni ke neraka sekali. Kita telah zalim terhadap telinga kita. Begitu juga mulut kita ni tak salah apa, tapi kita sendiri yang nak guna mulut ini untuk mengumpat, untuk memfitnah, untuk maki hamun, untuk kata benda-benda yang tak elok. Akhirnya kita sendiri zalim terhadap mulut kita. Kita campakkan mulut kita ke neraka. Tercampak sekali. Tangan dan kaki kita tak bersalah, tapi kita sendiri melakukan perbuatan yang salah tersebut. Kita gunakan tangan kita untuk kutip duit rasuah. Kita guna tangan kita untuk pukul orang, pukul anak bini. Kita guna tangan kita untuk curi duit surau, duit masjid dan sebagainya. Kita guna tangan kita untuk buat perkara-perkara dosa. Maka kita telah menzalimi tangan kita dengan mencampakkan dia sekali dengan kita ke dalam neraka. Samalah juga kaki kita tak salah pun. Kaki kita tak salah, tapi kerana kita yang hayun kaki kita. Ada masjid, ada surau untuk kita pergi tak? Kita pergi ke karaoke, kita pergi ke clubbing, kita pergi ke tempat maksiat, kita pergi ke kasino, kita pergi ke tempat-tempat yang tak baik. Akhirnya kita telah zalim terhadap kaki kita. Akhirnya tercampaklah kaki kita ke neraka bersama dengan kita-kita sekali. Ni yang dikatakan oleh malaikat. Laknatlah Allah Ta'ala, laknat Allah lah kepada mereka yang menzalim. Begitu jugalah ayat 50 surah Al-A'raf kita sebut. Suratul A'raf kita sebut semalam apa dia? Bagaimana ahli-ahli neraka teringin nak rasa makanan ahli syurga. Teringin nak makan, nak minum apa yang ahli syurga minum. Sebab apa?
Sebab apa yang mereka rasa selama berada di dalam neraka, Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? La yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Tidak ada apalah yang ahli neraka tu rasa kecuali hamimah, kecuali sentiasa berada dalam keadaan kepanasan. Wa ghassaqa, dan tidak ada apa, tidak ada kesejukan langsung. La yazuquna fiha barda, tidak ada langsung rasa sejuk dalam neraka itu. Wala syaraba, dan tidak ada minuman untuk depa minum. Illa hamima, kecuali apa yang depa rasa dalam neraka tu sentiasa dalam keadaan kepanasan. Wa ghassaqa, dan minuman yang depa layak untuk minum di neraka adalah air badan manusia sendiri. Air badan manusia yang kena salai, yang kena bakar dengan api neraka. Air yang keluar tu, air lemak yang keluar daripada tubuh manusia itu, itulah minuman untuk ahli-ahli neraka. Akhirnya bila ahli neraka lihat ahli-ahli syurga makan mewah, makan sedap, lepas tu minum pula minuman yang sedap-sedap dan mewah dan sebagainya. Dia kata apa, bagilah kat kami sikit, tapau sikit untuk kami, boleh tak? Kami teringin nak makan macam mana hampa makan. Tapi apakan daya, Tuhan kata apa? Allah Ta'ala haramkan makanan dan minuman ahli-ahli syurga kepada ahli neraka. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Besok saya dah mula kerja. Besok 24 hari bulan. Cikgu-cikgu sekolah dah kena masuk sekolah balik. Jadi saya tak boleh nak lewat-lewat sangat bersama dalam kuliah online ni, supaya saya boleh bersedia untuk kerja hari pertama besok. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama ikuti lagi kuliah online kita dengan topik-topik, dengan tajuk-tajuk yang menarik yang insya-Allah kita cuba syarahkan dan kupas dengan kaedah yang sangat-sangat santai tetapi membawa erti yang sangat mendalam. Kalau sekiranya ada teguran, ada salah silap daripada pihak saya, tegurlah. Ya, saya bersedia menerima apa saja teguran. Sila tulis dalam private message PM saya, bagi tahulah apa yang sepatutnya saya buat, apa yang sepatutnya saya kurangkan dalam persembahan saya ketika menyampaikan kuliah. Dan kalau ada kurang, ada tok-tok guru, ada tuan-tuan guru, ada alim ulama sekali dengan kita pada malam ni, saya minta ampun, saya minta maaf pada tuan-tuan guru semua kalau ilmu saya sangat lemah dan penyampaian saya yang sangat kurang. Saya minta ampun, saya minta maaf tuan-tuan. Kalau sekiranya ada kelapangan, esok insya-Allah kita akan berkuliah seperti biasa. Dan selepas ini kuliah kita akan berbicara tentang nama kiamat yang seterusnya, yakni Yaumut Tanad. Artinya hari seru menyeru, kerana pada hari itu berseru-serulah setengah manusia dengan setengahnya. Oleh sangat gempar hal mereka itu. InsyaAllah lah, saya akan cuba kupaslah tajuk ataupun nama kiamat yang bernama Yaumut Tanad. Baik tuan-tuan, semoga saya doakan tuan-tuan sentiasa sihat-sihat selalu, beroleh maghfirah Allah, beroleh keampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, beroleh sakinah daripada Allah, ketenangan hidup, beroleh saadah, beroleh kebahagiaan di samping keluarga masing-masing, dan dimurahkan rezeki yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.